قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nasihat ke-21, dunia dan tipuannya. Itrahid dunya famin 'adatiha tukhfidul 'ali wa tu'li man safal. 'Aishatul raghibi fi tahsiliha 'aishatul jahili fiha aw aqall. Kam jahulin wa huwa muthrin mukthiru wa 'alimin mata minha bi'ilal. Kam syuja'in lam yanal fiha al-muna wa jabanin nala ghayatil amal. Fatrukil hilata fiha watta'id, innamal hilatu fi tarkil hiyal. Ayyu kaffi lam tafid mimma tufad, faramaha Allahu minhu bisyalal. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung bacaan kitab Lamiyah Ibnul Wardi, ataupun diterjemah oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dengan namanya Ya Bunayya, wahai anakku yang tercinta. 40 nasihat yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Wardi dalam bentuk rangkap-rangkap syair. Kita berada pada nasihat beliau yang ke-21, dan kita dah lihat ada sini 6 perenggan ataupun 6 rangkap syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Kita dah baca 2 rangkap syair daripada 6 ini sebelum daripada PKP hari itu, bulan 3 lastnya. Sekarang bulan 8, hampir 5 bulan lah, 4 bulan kita tak baca kitab nasihat Imam Ibnul Wardi. Diletakkan di bawah tajuk dunia dan tipuannya. Al-Imam Ibnul Wardi dalam rangkap yang pertama, saya refresh balik apa yang kita bicarakan sebelum daripada PKP itu. Dalam rangkap yang pertama kata Al-Imam Ibnul Wardi, itrahid dunya famin 'adatiha tukhfidul 'ali wa tu'li man safal. Kata Imam Ibnul Wardi, jangan kau hiraukan dunia, kerana dunia itu merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Itrah ni maknanya campak buang dunia. Fa min 'adatiha, kerana adat dunia, kebiasaan dunia khususnya pada hari ini, merendahkan yang tinggi dan meninggikan yang rendah. Yang rendah kedudukannya, kadang-kadang dunia mengangkatnya di kedudukan yang tinggi pada hari ini. Orang yang tinggi dan mulia kedudukannya dipandang oleh dunia dengan pandangan yang rendah dan hina. Ini adalah perumpamaan ataupun adat yang berlaku kepada dunia. Jadi Al-Imam Ibnul Wardi menasihatkan supaya itrah ad-dunya, buanglah dunia. Sebab tinggi dan rendah itu pada hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Mu'izz Allah yang memuliakan seseorang, mudhil yang menghina seseorang itu pun adalah Allah Ta'ala juga. Rafi' yang mengangkat Allah Ta'ala, khafid Allah Ta'ala juga. Itu semua tu asma'ul husna. Al-khafid, al-rafi', al-mu'iz, al-mudhil, itu semuanya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuma pada zahirnya saja kita melihat ada asbab-asbab yang diperlakukan di dalam dunia ini, maka orang tersebut direndahkan, orang tersebut ditinggikan, orang ni diangkat, orang ni dijatuhkan. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang rafi', yang khafid, yang mu'izz, yang mudhilnya. Cuma dia nak sebutkan dalam rangkap yang pertama ini ialah adat dunia ini kadang-kadang berlawanan dengan apa yang disebut oleh agama. Kadang-kadang orang yang dimuliakan di sisi agama, dimuliakan di sisi Allah, tapi dipandang oleh dunia dia adalah seorang yang rendah, yang kadang-kadangnya tiada nilai. Orang yang kadang-kadang duduk dalam keadaan melakukan dosa pada Allah Ta'ala, tapi di pandangan dunia orang tersebut tu tinggi. Jadi kalau kita ni orang yang ambil cakna tentang ukuran duniawi, kita akan merasa sempit hidup. Sebab dunia adalah tempat berlakunya kezaliman bila manusia itu meninggalkan agama. Bila manusia meninggalkan agama, maka akan berlakulah kezaliman yang tak sepatutnya diangkat. Yang tak layak, yang tak berwibawa pun diangkat menjadi menjadi ketua, menjadi pemimpin. Orang yang tiada sifat amanah diangkat, dijadikan pemerintah dan sebagainya. Saya sebut contoh ni tuan-tuan, tak ada kena mengena dengan siapa-siapa ni. Sagi tuan-tuan dah bayang ustaz sebut tentang siapa tak ada kaitan dengan siapa-siapa pun, sebut contoh je. Nak cerita sifir dunia dengan sifir agama. Sifir agama, orang yang bertakwa lah orang yang paling tinggi kedudukannya, walaupun orang tersebut tak punya apa-apa harta dunia. Walaupun orang tersebut tak punya apa-apa kelebihan pun di dunia ni dari segi pandangan orang duniawi lah, tapi di sisi Allah Ta'ala orang mulia. Macam pernah disebut oleh Syekh Sya'rawi, kisah seorang lelaki yang tiada tangan, tiada kaki. Saya pernah sebut kisah ni. Tangan tak ada, kaki pun tak ada, dipanggil lelaki timun. Umpamanya begitulah, lelaki timun lah, tangan tak ada, kaki pun tak ada, maknanya sebatang tubuh dia ada. Tapi keadaan orang tersebut duduk dalam keadaan berzikir pada Allah Ta'ala. Alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa alaihil jasimah. Itu di antara yang disebut-sebut di mulut dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala ni'amihil azimah, atas segala nikmat-nikmatnya yang besar. Wa alaihil jasimah, atas segala pemberian-pemberiannya yang hebat-hebat. Sehingga kan orang yang mendengar kalimah tersebut disebut di lisan dia merasa kagum. Kenapa orang yang tak punya tangan, tak punya kaki, yang hanya yang hanya bergantung dengan orang yang lalu, andai ada orang yang sudi untuk menghulur makan, maka boleh makan. Andai tak ada orang yang lalu untuk memberi makan, dia tak boleh makan. Tapi perkataan yang keluar di mulutnya adalah pujian pada Allah Ta'ala. Sifir dunia, orang begini, orang yang hina. Orang yang tak ada nilai, nak buat apa? Sampah masyarakat ni orang panggil. Habis-habis minta itu, minta ini dan sebagainya lah. Tapi tangan dan kaki tak ada, maknanya nak berjalan pun tak boleh. Cuma nak sebutnya, dunia memandang orang begini adalah orang yang hina, yang tidak produktif. Dia tak boleh bagi apa-apa pun. Siapa nak? Dia tak boleh bagi apa-apa pun pada kita. Nak bagi apa pada sifir duniawi kita. Dia tak boleh memberi manfaat apa-apa pun pada kita. Sebab tu Syekh Awad Mangkus, dia kata apa? Tidak ada sesuatu ciptaan Allah Ta'ala di dunia ni tak berfaedah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku tidak menjadikan sesuatu di dunia ni abatha, sesuatu yang sia-sia. Tuan-tuan tengoklah
Walau macam mana dunia menghukum orang ini, benda ni, haiwan ni ataupun apa, tak kira lah. Semua yang ada dalam muka bumi ni, langit, antara langit dan bumi ni, kita tengok macam tak ada manfaat dan faedah dia. Allah Ta'ala mengatakan, tidak kujadikan semua yang ada di antara langit dan bumi ni abatha. Wa ma khalaqnas samawati wal ard. Tidak aku jadikan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi ni la'ibin, main-main, tak ada. Bukan jenis macam kita masa budak-budak kecil dulu, main-mainan apa, main pasir, main apa lagi, plastisin ke apa, buat macam periuk, lepas tu buat butir-butir nasi apa, masak, lepas tu habislah kita cantum. Pasir kita buat macam bentuk rumah, lepas tu habislah kita hancurkan. Ya, itu perbuatan makhluk, ada yang sia-sia. Tapi bila kita melihat perbuatan Allah Ta'ala pada makhluk, macam mana sekalipun makhluk tersebut, saya ambil contoh yang tadi, tangan tak ada, kaki pun tak ada, dia tetap ada faedahnya. Tapi dunia melihat orang tersebut tidak ada faedahnya. Mati lagi bagus. Sebab apa? Produktiviti apa yang dia boleh bagi? Produk apa yang dia boleh beri kepada apa? Kepada negara. Kepada apa? Kepada orang yang ada di sekeliling dia. Sebab tu bila orang tengok dia duk sebut alhamdulillah, alhamdulillah, maka orang jadi kagum. Antara yang datang menegurnya ialah disebutkan Ibrahim bin Adham. Antaranya ialah Ibrahim bin Adham datang menegur lelaki tadi. Bila mana dia melihat lelaki tersebut hanya mengucapkan alhamdulillah, segala puji. Ghalibnya adat kita orang awam ni memuji Allah Ta'ala bila muqabilun ni'mah, bila mana kita menerima sesuatu anugerah nikmat daripada Allah, barulah kita memuji Allah. Adapun orang ini luar biasa sifatnya, luar biasa sifatnya, dalam keadaan begitu batang tubuhnya, tapi lisannya tidak pernah berhenti daripada menyebut alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa alaihil jasimah. Lalu ditanya oleh Ibrahim bin Adham, apa nikmat yang ada pada engkau sehingga kau melafazkan dua ayat tersebut, sedangkan engkau bergantung harap dengan manusia yang lalu lalang, andai mereka menyuapkan makan maka engkau boleh makan, andai tidak maka tidak. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, saya kebetulan terdengar ada satu kuliah rakaman lah, kuliah rakaman dalam Facebook. Orang lain buka, saya dengar. Ustazah apa yang famous kan ni? Ustazah Asma kan nama dia. Kalau tak silap nama Ustazah Asma, tuan-tuan bubuh dalam Google. Tanya Syekh Google, siapa Ustazah Asma? Keluar. Syekh Google akan tunjuk. Kalau tuan-tuan nak tahu jalan, tuan-tuan tanya Datuk Wazir. Kalau nak tahu apa-apa, tanya Syekh Google. Gitu ya hidup kita sekarang ni. Nak pergi mana tempat tak nak pergi? Tuan-tuan tanya Datuk Wazir. Datuk Wazir akan bagi tahu. Turn right. 100 meter lagi ke kanan. Dia bagi tahu ada gitu. Wish lah tuan-tuan Datuk Wazir ni. Baik. Dia cerita pengalaman dia sendiri. Ada seorang ibu tunggal yang diceraikan oleh suami. Sakit apa? Sakit kanser. Kanser payudara. Dibuat operate. Dalam masa yang sama, dia sendiri mengidap penyakit kronik. Jaga pula ayah yang lumpuh. Gitu lebih kurang tuan-tuan, saya dengar-dengar gitu. Jaga pula ayah yang lumpuh. Kemudian ada anak kecil pula. Suami bercerai hidup, tinggal. Dialah yang jaga segala-galanya. Dengan tak bekerja. Saya ringkas cerita. Hari operation, ni ustazah tu cerita ni, saya ulang tuan-tuan. Hari operation, tak ada orang yang jaga dia. Selesai operate, dibawa keluar, masuk dalam ward. Dia kata tak ada orang yang selepas daripada operate tak dahaga. Perkara yang paling dikehendaki oleh orang selepas dibedah, dia nak kepada air, dia dahaga. Tapi siapa ada di sekeliling dia? Tak ada. Dia tak ada orang nak jaga. Mak sakit, anak-anak kecil lagi. So dia dah duduk atas katil. Di sebelah dia kata ada seorang perempuan yang sedang dijaga oleh suaminya.
So suami dia lah tolong bagi itu ini dan sebagainya. Dia yang duduk seorang-seorang tu melihat air yang diminum oleh perempuan sebelah tu, naknya air. Nak air tapi nak minta dengan siapa? Nak minta dengan siapa untuk tolong bagi air? Sebab waktu perempuan yang ada di sebelah tu pula orang lelaki. Masih pakai baju bedah. Andai dia kata angkat bangun sikit, dia kata jatuh baju bedah tu, maka terbuka aurat. Maka tak ada jalan lain, dia kata dia beristighfar. Istighfar. Akhirnya dahaga tu hilang dengan istighfar. Dahaga tu hilang dengan istighfar. Benda ni antara percaya tak percaya je kalau kita orang awam ni. Antara percaya tak percaya, kau istighfar boleh menghilangkan dahaga, aku nak terabuat. Nak terabuat tu tak yakin dah. Kau nak terabuat, nak tengok hilang tak dahaga. Tu. Nak terabuat tu dalam hati kita berbelah dah. Iya ke tidak? Orang yang betul-betul terdesak, tuan-tuan, tak ada jalan lain dah. Nak agak pada siapa? Orang bagi minum, bagi makan. Macam orang tadi, duduk dalam keadaan tangan tak ada, kaki tak ada. Dia hanya mengharapkan Allah Ta'ala je. Dalam hati dia taslim pada Allah, serah pada Allah Ta'ala. Allah yang mengatur orang-orang tertentu untuk lalu bagi. Sebab tu Ibrahim bin Adham tengok kagum, pelik macam mana orang ni duduk dalam keadaan macam ni, berharapkan pada manusia yang lalu situ, tapi dia boleh memuji-muji Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Nikmat-nikmat yang besar lah tu. Kalau kita nikmat yang besar ni boleh jadi dapat emas, dapat duit selonggok, tu baru ni'amihil azimah. Tu kalau kita orang awam, ukuran dunianya begitu. Tapi tidak, bila ditanya oleh Ibrahim bin Adham, dia kata apa? Tidakkah aku masih lagi memiliki lisan yang boleh berzikir? Dan tidakkah aku masih lagi memiliki hati yang boleh mengingati Allah? Kedua ni bagi dia adalah satu benda yang besar. Lidah aku masih boleh bergerak-gerak untuk berzikir pada Allah Ta'ala, menyebut-nyebut. Hati aku yang berdenyut-denyut ni boleh lagi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ni sudah cukup menjadi nikmat yang besar pada dia. Tu orang yang melihat dengan sifir yang berbeza dengan sifir dunia bagi. Adapun dunia membuat sifir orang yang mulia ialah orang yang punya segala yang dikehendaki. Dari sudut harta duniawinya, pengaruhnya, kemasyhurannya, pangkatnya, hartanya, rumahnya, tanahnya. Ni kita panggil orang yang mulia pada ukuran dunia. Pada ukuran Allah Ta'ala tak mengatakan demikian, tapi Allah Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sifat Allah Ta'ala semua orang boleh capai. Cacat macam mana, muda macam mana, tua macam mana, kaya macam mana, miskin macam mana, semua boleh capai tahap takwa ni. Tapi kalau pakai sifat manusia berbeza. Jawab dia kalau ukuran tinggi dan rendah seseorang itu ialah pada harta, kesianlah kita. Tak akan jadi orang yang tinggi, tak akan pernah jadi orang yang mulia lah, jawab dia. Sebab apa? Kita bukan orang yang ada, bukan orang have kita. Yang have-have-nya orang yang bukan masjid singgahannya. Contoh ni tuan-tuan, contoh. Saya tak tahu pun tuan-tuan ni orang ada ke tak ada. Boleh jadi bukan sini tempat singgah mereka. Tempat singgah ini adalah orang-orang yang tak ada. Sebab tu saya pernah sebut apa yang Syekh Fahmi kata. Dia kata alhamdulillah, dia kata saya ni boleh mengajar sebab tak ada harta. Sebab tak ada harta lah mari mengajar ni tu. Kalau ada harta dia kata tak mengajar, dia mengajar buat apa lagi? Benda dah ada dah. Tapi sebab tak ada harta lah, kerja kita lah mengajar. Dia kata gilah mana-mana, situ sini, mari Kuala Lumpur, pergi ke Indonesia, balik ke Kedah, pergi ke negeri tu, buat daurah sini, buat daurah situ, khatam kitab sini, khatam kitab situ dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak kaya. Cuba kalau jadi orang kaya, dia kata jawab dia tak mengajar dah, dia kata.
Tapi nak beritahunya sifat dunia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala amat-amat tidak sama. Sebab tu dia ajar pada kita sini itrahid dunya. Buanglah dunia. Buang ukuran dunia daripada hati kita, bukan campak dunia pada zahir. Apa yang Allah Taala bagi pada zahir terima. Selagi mana dia adalah halal pada syariat. Tapi buang campak itu dunia pada hati kita. Jangan ambil ukuran dunia. Andai engkau duduk dalam keadaan sedang-sedang je. Sedang-sedang je. Selagi mana engkau ada takwa, maka engkau adalah orang yang mulia di sisi Allah. Walaupun engkau tak kaya, ada cukup-cukup je. Berbanding dengan orang yang ada banyak, serba-serbi lebih. Tapi takwa tak ada, orang ni tidak ada nilai ataupun ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Itrahid dunya, buang ukuran tersebut, ambil ukuran Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ukuran ini yang akan digunakan di akhirat nanti. Ukuran Allah Ta'ala tu yang akan digunakan di akhirat, bukan ukuran yang dibuat oleh manusia akan dipakai di akhirat, tidak. Jadi dia nasihatkan di dalam rangkap yang pertama, itrahid dunya. Famin adatiha, adat dunia dah dia kata tukhfidul ali wa tu'li man safal. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam sejarah macam mana Fir'aun melakukan dosa yang besar, kufur pada Allah. Bukan setakat kufur, mengaku Tuhan. Tapi tuan-tuan tengok macam mana dia punya pengikut ramainya. Macam mana Allah Ta'ala berikan kepada dia boleh mengarahkan sungai Nil ke hulu dan ke hilir mengikut arahan dia. Tapi adakah dengan kehebatan yang ada pada Fir'aun ini dia mulia? Tidak. Dunia memandang dia mulia sehingga ramai pengikutnya sanggup sembah dan sujud pada dia. Ana rabbukumul a'la. Saat dia mengaku Tuhan, maka manusia sesama manusia pun menerimanya. Boleh jadi kerana takutkan kekuasaan, ketenteraan, kekuasaan yang ada pada dia. Itu dunia punya sifat. Tapi di sisi Allah manusia ini tak ada apa-apa pun. Hatta nak membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam yang kerdil, yang kecil tu pun tak boleh. Bila mana Allah Ta'ala tak berkehendak, dah masuk dah dalam istana dia. Bila mana Allah Ta'ala tak berkehendak dia membunuh Musa, maka tak mampu dia untuk membunuh Musa walaupun dia punya kekuatan yang hebat. Jadi itu dunia dan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itrahid dunya fa min adatiha tukhfidul ali wa tu'li man safal. Baik, satu. Yang kedua kata Imam Ibn al-Wardi, 'aisyatur raghibu fi tahsiliha, 'aisyatul jahili fiha au aqall. Tengok Syekh Fahmi terjemah. Kehidupan orang yang memburu dunia itu sama dengan kehidupan orang yang tidak mempedulikannya, dan mungkin lebih sedikit lagi. Kam jahulin wa huwa muthrin mukthiru wa alimin mata minha bi'ilali. Berapa ramai orang yang jahil tentang dunia tetapi dia sangat kaya, dan berapa banyak orang yang tahu dengan dunia tetapi dia mati dalam keadaan papa kedana. Ni tengok dia buat. Kam jahulin, berapa ramai orang yang jahil, wa huwa muthrin mukthir, orang yang jahil tapi banyak harta. Wa kam min alimin, gitu baca dia. Sebab waw tu waw ataf dia panggil. Asal ayat dia kam jahulin wa kam alimin. Gitu asal ayat dia. Tapi dia tak sebut lakamnya dalam rangkap kedua. Wa alimin mata minha bi'ilal. Berapa ramai orang jahil jadi orang kaya raya, berapa ramai orang yang berilmu tapi mati dalam keadaan sakit. Dunia hari ini kita boleh saksikan seolah-olah kesihatan ni dan pendidikan, kesihatan dan pendidikan adalah untuk orang yang ada-ada. Kesihatan untuk orang yang ada-ada. Orang macam kita ni tuan-tuan pergi beratur, queue panjang di hospital kerajaan. Ni saya sebut contoh ni tuan-tuan. Kita orang awam yang tak ada apa-apa kelebihan ni pergi beratur. Walaupun sakit tu sakit yang
yang kronik lah. Tapi selagi mana tak nampak kritikal, tak masuk zon merah. Tapi orang yang ada dunia pada dia, orang ni kadang-kadang boleh potong ciu. Apatah lagi ada tempat-tempat khas untuk orang yang ada. Untuk orang yang ada. Sama ada dari sudut dari sudut hospital, sama ada dari sudut pendidikan, peluang nak belajar. Tuan-tuan tengok peluang nak belajar. Budak-budak kita, saya ambil contoh ni. Budak-budak kita yang nak sambung medik katakanlah, tapi tak layak untuk masuk dalam universiti Malaysia. Dia boleh je cari universiti mana. Paling dekat dengan kita boleh pergi ke Indon. Masuk Indon untuk buat medik. Balik boleh jadi doktor juga. Sebab apa? Mak ayah boleh bayar 4 tahun, 5 tahun. Mak ayah mampu untuk bayar yuran berapa pun. Yang penting anak dia keluar daripada universiti tu jadi doktor. Sedangkan kalau dia nak masuk universiti Malaysia tak boleh. Sebab apa? Result dia tak layak untuk masuk universiti Malaysia dengan jurusan tersebut. Ni zaman hari ni. Zaman hari ni tuan-tuan boleh tengok. Mana-mana budak lepas daripada tingkatan 5 pakat masuk U belaka. Zaman dulu. Zaman tu zaman 80-an, zaman 90-an nak cari budak masuk U ni payah. Kalau sekampung, sekawasan tu adalah lepas tingkatan 5 tu masuk U, buat kenduri, orang pakat pergi belaka bagi duit belanja hadiah, ni budak ni nak pergi belajar jauh overseas situ sini dan sebagainya. Tapi sekarang ni tuan-tuan tanyalah budak tingkatan 5 dapat ke mana? Situ. Dapat ke mana? Sini. Semua boleh pergi. Sebab apa? Asal bayar boleh belajar. Tu formula dunia hari ni. Formula dunia hari ni, orang yang tak ada degree, tak ada first degree, tak ada BA, nak sambung, nak terus ke master, boleh. Dia ada satu istilah di universiti sekarang ni. Yang ni saya dengar daripada seorang prof USM. Boleh, dia ada satu nama, satu program yang dibuat oleh universiti untuk orang-orang yang ada kepakaran dalam satu-satu bidang. Tak perlu melalui BA terus kepada master je kita bagi. Dia ni master dalam bidang sekian-sekian. Universiti boleh keluarkan. Sebab dia salah satu daripada cara universiti berniaga untuk dapatkan sumber keuangan. Jadi terpaksa buat benda tu. Nak tunggu peruntukan saja daripada kerajaan tak cukup. Jadi universiti kena cari sendiri duit untuk mengurus universiti tersebut. Ni dunia pada hari ni. Sebab tu dia kata jangan pelik. Berapa ramai orang yang jahil, musrin, muksir. Berapa ramai orang yang tak erti tapi kaya raya dengan harta benda. Tapi tengok wa'alimin mata minha bi'ilal. Tapi berapa ramai orang yang ada ilmu, apatah lagi ilmunya ilmu agama, tak ada nilai pun. Orang tak hargai pun, mati dalam keadaan sakit. Sebab apa? Nak pergi ke hospital biaya mahal, nak queue lama sangat. Sebab apa? Hospital kata tak kronik lagi ni, tak apa, boleh bawa balik lu. Tahu-tahu meninggal dengan sebab sakit. Ni sebab tu dia kata itrahid dunya, tinggallah dunia tu. Daripada apa? Daripada hati. Baik. Kam syuja'in lam yanal fihal muna wajabanin nala ghayatil amal. Tengok. Berapa ramai orang yang berani tetapi dia tidak mendapat apa yang dikejarnya dari dunia itu. Dalam kitab Fathur Rahmanur Rahim, Fathur Rahimur Rahman disebut contoh orang yang berani. Kam syuja', berapa ramai orang yang berani. Lam yanal fi al muna. Muna ni ma tamannahul insan, apa yang manusia nak, atau muna. Dia kata berapa ramai orang yang berani. Berani sini maknanya qawiyul qalb, orang yang hatinya kuat. Disebut contoh dalam kitab Fathur Rahimur Rahman,
Dia kata umpama macam Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tuan-tuan tahu dia asal orang kaya. Orang apa? Orang bangsawan. Orang yang punya banyak harta. Tapi tuan-tuan boleh lihat macam mana dia mewakafkan seluruh hidup dia. Sehingga kalau dari sudut harta, Umar kata aku memang tak boleh lawan Abu Bakar Siddiq. Saat aku bagi separuh, rupa-rupanya dia bagi semua. Saat aku bagi semua, rupa-rupanya dia bagi banyak lagi daripada aku. Aku memang tak boleh lawan pemberian Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq seorang yang punya jiwa berani. Bila? Disebut contoh, saat hari kematiannya Rasulullah. Hari wafatnya baginda Nabi. Ni seorang yang berani. Tapi tak punya apa-apa Abu Bakar Siddiq ni. Dari sudut duniawi lah. Tapi dari sudut apa? Dari sudut ketinggian kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Dalam hadis Nabi, Nabi puji Abu Bakar. Tidak ada tempat yang terbit matahari, yang terbenamnya matahari, manusia yang lebih mulia selepas para Nabi dan Rasul, melainkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tu tengok Nabi letak Abu Bakar Siddiq. Mana tempat tak naik matahari, tak terbenam matahari? Semualah. Tuan-tuan ambil kira bumi keseluruhannya. Nak banding penduduk bumi dengan Abu Bakar Siddiq. Selepas tolak puak Nabi, tolak puak Rasul, yang mulia sekali selepas daripada itu ialah Abu Bakar Siddiq. Apa ada pada Abu Bakar? Tak ada apa pada Abu Bakar. Apa yang kau tinggalkan? Allah wa Rasuluh. Tu sipir Allah Ta'ala, orang ni orang mulia. Sipir dunia, orang ni tak ada apa. Allah tak cerdiknya. Tu sipir dunia, tak cerdiknya orang ni. Ada harta bagi semua. Ada harta bagi apa? Bagi banyak pada orang lain. Dia penat cari, orang lain yang senang dapat. Tu sipir dunia. Abu Bakar Siddiq pada hari kewafatan Rasulullah, saat orang lain tak tahu nak buat apa, Umar pada masa tu mendustakan, tak percaya kewafatan Nabi. Uthman pada masa tu ambil sikap la yatakallam ahadan, tak nak bercakap dengan siapa-siapa. Ali pada masa tu ambil sikap yaq'ud fi baiti, duduk di rumah dia. Adapun Abu Bakar Siddiq masuk dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, rumah anak dia lah. Masuk tengok jasad Rasulullah, lalu beliau pun duduk dan memeluk baginda Nabi serta mengucup fi jabinih, lalu mengucup di dahi baginda Nabi. Kemudian selesai dia mengucup, menangis itu tak payah cerita lah, sahabat yang menyintai Rasulullah. Kemudian dia keluar daripada rumah tersebut, maka dia pun berkata, man kana yu'minu billah fa innallaha hayyun la yamut, man kana ya'budu Muhammadan, gitu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang mengabdikan dirinya kepada Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad pada hari ini telah meninggal. Waktu kisah ni berlaku, diceritakan, saya pernah duduk dalam satu majlis, syekh cerita, Allahu alam lah, tuan-tuan cek balik lah. Abu Bakar Siddiq ni antara adab dia dengan Nabi, dia tak pernah sebut sekali pun Nabi ni meninggal, kecuali dalam perkataan ni je. Dia tak pernah sebut dalam perkataan dia yang Rasulullah ni wafat, Rasulullah ni meninggal, kecuali dalam perkataan ni. Tu Syekh sebut dalam kuliah. Tuan-tuan cek balik kalam Abu Bakar Siddiq, sebanyak-banyak kalam Abu Bakar Siddiq ni, ada tak Abu Bakar sebut di tempat yang lain pula Rasulullah ni wafat? Kenapa disebut itu? Sebab tak sanggup nak beritahu. Jiwa dalam dia tak sanggup sebenarnya nak beritahu yang Rasulullah ni wafat. Betapa tak naknya berpisah dengan kekasih. Ini Abu Bakar Siddiq. Tapi di saat manusia meragu-ragu, ada perasaan ragu tentang kematian manusia, maka pada masa itu dia mesti menegakkan kebenaran. Maka dia perlu menggunakan istilah tersebut.
Sebab tu dia mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Tapi wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kemudian dibaca ya wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni tak lain dan tak bukan, dia hanyalah seorang rasul. Yang datang sebelum daripadanya rasul-rasul yang lain dah. Bila dibaca ayat tu, Umar berkata seolah-olah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayat yang baru sat tadi tu. Ni kata Umar bin Khattab. Tuan-tuan tengok betapa hebatnya ilmu yang diberi oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam ukuran dunia, orang ni tak ada apa. Sebab habis harta benda dia diberi kepada Allah, diberi kepada Rasul, diberi kepada Islam. Dunia akan mengatakan orang ni tak cerdik. Sebab apa? Asal dia kaya, berniaga dan sebagainya, dia tinggal. Dia beri kepada Allah, beri kepada Rasul. Tapi di sisi Allah, di sisi agama, Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang paling tinggi selepas daripada Nabi dan juga Rasul. Baik. Nak berhenti ni. SOP kena berhenti. Baik. Kita sampai di kam syuja'in lam yanal fiha al-muna. Jadi berapa ramai orang yang berani jiwanya, saya sebut contoh tadi Abu Bakar As-Siddiq, tapi tak mencapai apa-apa pun yang dikehendaki daripada duniawinya lah. Akan datang wajabanin nala ghayatil amal. Berapa ramai orang yang penakut hatinya, dhaif hati dia, tetapi dia mencapai segala apa yang dia kehendaki daripada duniawinya. Akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.